أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. أما بعد. الحمد لله. Pertamanya syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sambungan kita pada pagi ini muka surat 100. Sambungan muka surat 100. Kitab Minhajul Abidin ni. Tak ingat nak beritahu. Kitab Minhajul Abidin lama. Kitab Minhajul Abidin lama. Muka surat 100. Kita masih bincang berkenaan dengan Al-Aqabatur Rabi'ah, iaitulah aqabah rentangan dalam kita nak buat ibadat yang keempat. Rentangan yang keempat. Jadi rentangan yang keempat ni ialah rentangan Al-Bawa'is. Makna kita kena hadapi perkara-perkara yang supaya kita naik semangat nak buat ibadat. Naik semangat. Selepas daripada 3 halangan yang kita lalu. Halangan yang pertama halangan ilmu, yang kedua halangan taubat, yang ketiga halangan halangan-halangan yang menghalang, perkara-perkara yang menghalang. Itu dia, perkara-perkara yang menghalang, iaitu 4 perkara dulu yang malam tadi kita baca, perkara-perkara yang menghalang. Yang pertama perkara yang menghalang ialah dunia dan isinya. Yang kedua perkara yang menghalang ialah makhluk. Yang ketiga perkara yang menghalang ialah syaitan. Yang keempat perkara yang menghalang ialah hawa nafsu. Dan selepas ada 3 aqabah yang ketiga itu, kita bincang pada pagi ini aqabah yang keempat, iaitulah perkara-perkara yang nak membangkitkan diri kita supaya kita tak sejuk nak buat ibadat. Hati kita tak sejuk untuk nak buat ibadat. Makna hati kita nak biar panas, biar semangat, biar hebat. Untuk apa? Untuk kita nak buat ibadat. Dia macam orang cari dunia juga. Kadang-kadang orang cari dunia, kalau sebut kata nak kerja apa, kerja hak dia berasa minat, dia berasa rajin. Kalau beri kerja dia tak minat, dia orang ada ijazah, nak kerja makan gaji. Tiba-tiba kita beri sadak nak kait kelapa sawit, dia tak semangat. Pukul 7 orang lain keluar dah rumah, dia pukul 9 tak boleh keluar lagi. Kerana apa? Kerana tak semangat. Begitu juga kita nak buat ibadat. Kalau sekiranya tidak ada kesemangatan, dorongan untuk kita nak buat ibadat, maka kita tak buat ibadat. Orang lain bangun pukul 5.30 pagi, pukul 5 pagi bangun dah, kita nak habis subuh baru bangun. Kerana apa? Semangat tu tidak ada. Nampak? Baik, hak yang kita naknya nak tanam dia bagi semangat ni, pendorong kita. Dan pendorong kita yang telah lalu kita baca banyak perkara dah. Kemudian masuk kepada pendorong. Di antara pendorong kita ada rasa khauf dan rojak. Ini nak masuk bab dia. Kena ada perasaan khauf dan perasaan rojak. Khauf itulah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau sekiranya kalau kita tak buat begini-begini, takut. Takut sekiranya kalau gini-gini kita berasa takut. Itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu yang kita dah bincang masalah takut. Kemudian kita pergi kepada masalah rojak. 2 perkara yang sepasang dia panggil, yang tidak boleh diasing-asingkan. Khauf dan rojak. Jadi apa makna rojak ni? Rojak ni apa dia? Kata dia
Dan ada pun rojak tengah tu. Muka surat 100 di tengah-tengah, atas sikit daripada tengah. Di tengah-tengah dan atas sikit daripada tengah. Kata dia, dan ada pun rojak. Rojak, makna rojak ni kalau dalam bahasa kita makna mengharap. Mengharap. Harapan kita. Nampak? Harapan kita. Maka iaitu mengembang. Mengkembang. Kita ikut dulu tulisan dia dan memang itulah dia yang dia terjemuh harfan biharfin, huruf ke huruf daripada Arab kepada Jawi kita. Mengkembang akan hati dengan menyebutkan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan kurniaannya, dan mensenangkan hati kepada keluasan rahmat Allah. Itu makna rojak. Rojak ni mana mengharap, ni mana apa? Iaitu mengkembangkan hati. Berasa kembang hati. Bukan kembang liu, kembang mulut. Kalau kembang mulut dak lalu lah. Kita tengah-tengah makan nasi, orang cerita bak kotor. Nampak? Tu dia kata bakar babi tu, dia berulak dah. Kita mahu pasal kembang mulut. Tu kita tak mahu tu. Kita tak mahulah tu. Kembang mulut ni kembang hati. Kembang hati maknanya luas rasa hati kita. Berasa hebat dalam hati kita. Besar hati. Kembang hati ni kembang besar. Besar hati. Besar hati lawan kecil hati. Kalau benda yang kita kecil hati, misal kata rumah orang ni, keluarga dia tu kita kecil hati. Dia adalah dia buat kita apa-apa, dia kata kita ke apa ke, dia fitnah ke apa, kita berasa kecil hati. Tiba-tiba satu hari dia panggil kita nak pergi keduri, nak pergi makan gula ke, buat tahlil rumah dia ke. Dia kata marilah rumah ni tahlil. Kita berasa macam mana sebab kita kecil hati, nak pergi ke tak pergi. Kita berasa Allah beratnya kaki nak berjakah. Berat kaki nak berjakah sebab apa? Sebab kita kecil hati. Ada satu rumah lagi tu, dia sentiasa muliakan kita, buat baik, nampak, tanya khabar dan sebagainya. Kita berasa kembang hati dengan dia. Kembang hati maknanya kita berasa hati kita terbuka hati. Orang panggil terbuka hati, kembang lah. Besar hati tu kembang lah. Kembang hati tu sama je maknanya. Kita berasa buka. Tiba-tiba dia nak buat kenduri, tak dang panggil. Dia tak beritahu pun, kita lagi tak dang beritahu lagi. Kita tahu dah daripada orang, kita pergi selalu dah. Bukan nak pergi makan nasi, buat tahlil saja. Petang tu kita pergi dah. Tolong siang ayamnya, tolong gulanya. Sebab apa kita rajin? Dan dia tak payah dia panggil. Kerana kita kembang hati. Kembang hati. Itu makna rojak ni, makna kembang hati ni makna apa? Berasa seronok. Tu makna kembang tu, kalau kita dah ubah makna lain, makna seronok hati. Suka hati. Suka hati, seronok hati. Suka hati kita. Kita kena faham dia punya ayat ni. Tak payah juga nak cerita tu. Kembang hati. Dengan menyebut, kembang hati ni apa? Dengan menyebut anugerah Allah dan kurniaan. Kita berasa suka hati tu, kembang hati, besar hati. Sebab apa? Kita ingat, kita sebut tu makna kita ingat kurniaan dia. Besarnya kurniaan dia. Allah Ta'ala beri aku macam-macam. Learning apa aku nak berasa nak kecewa ke? Macam malam baru ni kita sebut. Malam minggu lepas kita sebut sampai hingga kita kecewa, tak terasa mana yang Allah Ta'ala beri kepada kita lama dah. Kita berasa kecewa dengan masalah-masalah yang berlaku sehingga kita rela bunuh diri. 260 orang lebih bunuh diri dalam masa ujian Allah Ta'ala beri ni. Ni Allah Ta'ala beri ujian. Dan 60% ni saya ulang minggu lepas saya baca. 60% adalah daripada kalangan orang Islam. Kalaulah 260, kalau 160 orang Islam. Kalau 200, 120. Nampak tak? 120. Kalaulah 60 orang lagi, lebih 60 orang lagi, lebih kurang dalam 30 orang. Maknanya 130 orang lebih. 130 orang lebih. 130 orang, 150 orang lebih. Daripada 260 orang, 150 orang lebih di kalangan orang Islam yang bunuh diri. Sebab apa? Sebab tidak ada rojak. Kembang hati tak ada.
Sebab apa tak ada hukuman hati? Sebab dia tidak mengingati anugerah Allah Ta'ala, kurniaan Allah Ta'ala. Sebab itu bila kita satu-satu kena pada kita kena ingat anugerah Allah Ta'ala. Hak ni istilah orang Melayu kita. Orang Melayu kita kadang-kadang ataupun kita lah manusia, kita buat baik banyak mana, mak kita buat jahat sikit, orang kenang tu. Nampak? Orang kenang tu. Macam juga anak dengan ayah. Ni kena ingat, anak dengan ayah, anak dengan mak. Kita ada mak belakang, kita ada ayah belakang. Tak ada manusia, tak ada mak, tak ada ayah. Tak usah kira lah orang kata, tu Nabi Adam, hak tu hak mula-mula. Hak lain lepas pada tu. Tak ada tubik daripada bulu betung. Bagaimana orang cerita dulu. Anak dengan ayah. Anak dengan mak. Mak kita, ayah kita bela kita daripada kecil. Nampak? Bela kita daripada kecil. Melahirkan kita. Contoh ni contoh. Sampai kita besar, beri pelajaran lah hantar sekolah. Pagi ambil. Pagi pergi hantar sekolah. Lepas pada hantar sekolah, ayah masuk kebun. Tengok matahari pukul 12.30. Tak boleh ni, anak balik pukul 1. Balik. Kebun tak ada siap. Tiap-tiap hari. Setiap hari. Siapa ke anak, ijazah, pergi semua tengok. Rumah sewa kat mana, apa, macam-macam. Masa duduk universiti, contoh. Nak kerja, ayah lagi tu kan cari kerja. Mungkin kerja sini lah ni, ada barang ni, kerja kosong. Tiralah masuk, contoh. Ya apa? Tiba-tiba ada satu benda yang dia tak kenang dengan ayah dia, ataupun permintaan dia tu ayah dia tak boleh nak tunang. Ataupun ayah dia boleh tunang, tapi ayah dia kata mu tak boleh benda ni. Mu tak boleh. Contoh dia bahawa kerja nak beli kereta, contoh lah. Contoh nak beli kereta, ayah nak beli kereta. Nak beli kereta apa? Nak beli kereta comel sikit kata dia. Nak beli Honda Accord. Ayah kata mu tak boleh pakai Honda Accord lagi, mu baru kerja. Nantilah kerja lama sikit. Pak, ayah dia kata begitu, dia berasa hati ke ayah dia? Kecil hati sehingga dia ingat dah anugerah kan, kelebihan yang Allah Taala yang ayah dia beri kepada dia selama dia kecil. Dan kita dengan Allah Taala begitulah masalahnya. Allah Taala beri kepada kita tu segala nikmat, segala kelebihan, segala kehebatan kepada kita, keistimewaan Allah Taala beri. Pak, kita kena sikit je ujian daripada Allah, ujian saja, ujian daripada Allah Taala, tak ingat dah. Makna kita tidak ada rojak, tidak ada mengharap kepada Allah Ta'ala. Kita harap kepada Allah Ta'ala bukan masa senang-senang. Senang orang dah bilang. Kita harap kepada Allah Ta'ala semasa kita senang, kita dah bilang. Tetapi kita mengharap kepada Allah Ta'ala semasa kita susah. Kat mana kita susah, tu yang kita mengharap kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi maknanya sini istilah rajak ni ialah kembang hati, berasa hebat, berasa besarkan hati kita dengan menyebut anugerah Allah dan kurniaan. Itu yang pertama. Baru kita berasa Allah Akbar banyaknya. Ni sikit Allah Ta'ala beri susah sikit je. Dan kebanyakan kita, terutama kita orang mukmin, orang Islam, orang mukmin, mesti ada ujian yang getir. Ujian yang susah, ujian yang getir pada kita mesti ada. Kalau tidak, kita tidak dinamakan beriman. Allah Ta'ala kata, mu ini mu ingat mu beriman dah ke? Sedangkan kamu belum diuji. Nampak? Sedangkan kamu belum diuji. Kamu belum diuji, mu jangan sebut beriman lah dalam keadaan celek mata tengok lapu cerah dah. Tengok depan mata kipas learning, celek mata tengok ikon. Siapa ke sudah comel, siapa ke baik, siapa ke bila-bila. Oh, bukan beriman. Ya apa? Kadang-kadang kita tengok orang ni, oh senang, dia hebat, dia kaya, dia macam-macam. Oh, kita tak tahu kata dia ni dulu pernah susah. Dan dia tidak berungut pun susah dia tu kepada Allah Taala. Bukan dia tak berasa hati pun kepada Allah Taala, dan dia tidak kecewa, tidak putus asa dia panggil. Tidak putus asa pun dengan Allah Taala. Tapi dia dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah. Kalau tanya siapa-siapalah, mesti ada waktu susah dia. Saya sendiri pun ada waktu susah. Waktu susah. Dah tahu nak kata, nak cerita pun payah waktu susah. Sehingga nak beli beras tak ada duit. Ya apa tak? Sebab itu kalau ada orang-orang susah, sungguh, sampai sungguh, jangan beri dia berhutang dengan kita. Jangan beri dia berhutang. Kalau ada orang susah,
Jangan bagi dia berhutang lagi. Sebab dia susah nak berhutang lagi. Jangan berhutang. Jangan beri berhutang. Dah beri apa? Beri duit terus kan. Jangan beri berhutang, beri duit terus. Ni kita orang susah tu kita ambil pula. Kalau aku beri berhutang kan mu nak bayar bila? Mu ni bukan boleh bayar ni. Nya tanya lagu tu. Jangan berhutang. Ingat baik, tambah-tambah lah ni duk kebo darah putih, dak putih lah apa macam-macam ni. Napa dak? Kalau lah ada orang susah, memang dia susah sungguh. Hak kita nak beri derma, nak beri sedekah, nak beri apa tu cara umum tu kadang-kadang susah sikit je, tapi susah juga. Tidak. Tapi kalau mari jumpa pak cik pak long susahnya hamba ni nak beli beras pun tak ada pitih lah ni kata. Mu nak beras apa baik Jangan tanya mudah mu nak berhutang piting aku. Boleh nak berhutang boleh. Tak usah beri berhutang lah. Orang susah kita jangan beri berhutang. Kita beri berhutang kepada orang senang. Saya setuju dengan bank. Saya setuju. Orang susah tidak beri berhutang. Dia beri berhutang orang senang. Orang makan gaji. Orang hak kerja tetap molek dah. Bisnes besar. Pektif beribu-ribu dalam bank. Cepat dia beri berhutang. Nampak tak? Orang susah macam kita. Pergi, bank tak beri. Minta maaf cik. Minta maaf. Saya tak boleh beri kepada cik ni. Tak erok kata dia. Bagus dia. Dia tak beri berhutang pada orang susah. Dia beri berhutang pada orang senang. Kita pun beri dia kok. Kita jangan beri berhutang kepada orang susah. Tapi hak lain sikit pada bank, beza sikit dengan bank. Bank dia tak beri berhutang kepada orang susah, tapi beri pitih budak je kau. Beri saja budak. Kita jangan berhutang, jangan beri berhutang kepada orang susah, tapi beri saja. Beri saja. Tidak tu beza kita dengan bank. Kita setuju bank tak beri berhutang pada orang susah, tapi kita tak setuju dia sampai orang susah merepak dia. Aku tak beri 10 sen aku tak mau beri. 10 sen aku tak mau beri. Nampak? Orang Kedah kata sekupang pun tak mau beri. Orang Penang, Sabri Penang kata sekupang pun tak mau beri. Mana Ustaz Sabri tau. Baik. Dia itu rojak. Mana kita kenangkan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Anugerah dan kurniaan. Dan mensenangkan hati kepada keluasan Allah. Kita rasa senang hati, redha, stareh ni dia panggil merehatkan hati. Maknanya biarlah nak buat guana hak Allah Ta'ala belaka. Hati tu jadi senang. Kalaulah kita dalam keadaan susah, kita mengharap pada Allah Ta'ala dan kita menyenangkan hati, kita pasti senang. Tak gelisah. Nampak tu? Jangan duk bunuh diri. Ni nak bunuh. Dah bunuh diri ramai lagi. Tapi bunyi cakap nak bunuh diri. Dah bunuh lagi. Tapi cakap nak bunuh diri. Allahu Akbar. Sebab tu orang bunuh diri ni, hukum dia kafir. Tapi kafir nikmat lah. Hak yang semua ulama kata kafir ni kafir nikmat. Kemudian ada setengah-setengah ulama yang kata kafir sungguh, murtad. Kafir nikmatnya. Kafir nikmat sebab apa? Dia tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang beri kepada dia. Dia cepat kecewa kerana dia tak ada rojak. Tak ada rojak. Sebab apa tak ada rojak? Sebab tak belajar tu lah. Tak belajar kitab Minhajul Abidin. Apa tu? Dan ini qaul, ini pula dan ini pula jumlah daripada khawatir. Ini pula ni berkenaan dengan rojak ni ialah satu jumlah, satu perhimpunan daripada khawatir, iaitu lintasan hati. Bukan kata dengan perbuatan ni, dengan hati. Mu nampak je susah, nampak apa, tapi hati dia senang. Itu lintasan. Sebab apa hati dia senang? Semua Allah Ta'ala belaka. Aku berharap pada Allah Ta'ala, tidak berharap kepada orang lain. Lintasan hati. Tiada kuasa bagi hamba hak ni nak buat, tak boleh. Tiada kuasa bagi hamba, tidak mampu. Tidak kuasa ni, hamba tidak mampu untuk, kita semua tidak mampu untuk apa? Untuk kita nak letakkan dalam hati kita, bila kita susah, bila kita dalam keadaan ujian yang amat getir daripada Allah Ta'ala, kita tak mampu nak letak dalam hati kita apa? Nak mengingatkan anugerah-anugerah Allah Ta'ala. Nak mari rojak tu tak mampu. Sebagaimana dulu hak yang minggu lepas berkenaan khauf. Khauf ni juga kita tak mampu nak letak ketakutan dalam hati kita. Nak buat nak letak takut dalam hati tak mampu. Begitu juga contoh dulu orang yang takut
kepada makhluk, takut pada benda, takut pada jin, takut pada syaitan, hatu, iblis ni. Dia tengok gelap tu memang takut dah. Nak buang sifat takut tu tak mampu. Tu kita. Kalau dah orang tu jenis takut ke hatu, kok mana-mana pun nak buang sifat hantu tu, sifat takut tu tak mampu. Bukan kuasa kita nak buang, tu perasaan khawatir yang perasaan hati. Perasaan hati ni kita tak boleh nak buang. Begitu juga rojak. Rojak ni nak mengharap kepada Allah Ta'ala, kita tak boleh nak buat. Tetapi ada jalan penyelesaiannya. Nampak? Kata dia, dan rojak itu iaitu kuasa. Kata dia. Dan rojak itu kuasa dan dapat dikerjakan. Rojak ni boleh, kata dia, kuasa yang dia mampu ataupun memperlakukan. Boleh kita memperlakukan rojak ni. Boleh kita memperlakukan rojak dan dapat dikerjakan dia, iaitu menyebut kurniaan Allah dan keluasan rahmat. Itu saja. Kalaulah kita ni kena satu-satu, kita tak ingat kepada kekuasaan Allah, kita tak ingat kepada kemurahan Allah, kita tak boleh nak mari aku harap ke Allah Ta'ala dah. Kecuali kita mari dulu. Apa? Mari dalam hati kita, ni semua kuasa Allah Ta'ala berlaku. Allah Ta'ala beri banyak dah kita. Dia nak tarik sikit je nak ujian kita. Nak beri ujian, nak tarik sikit je. Mari ingat tu. Barulah mari rojak. Kalau tu pak nak mari rojak, lalu macam takut tadi, pak nak mari takut pada Allah Ta'ala, lalu tak akan mari. Kecuali kita ada ingat, sebut benda ni, baru kita tu. Semacam contoh kita dengan ayah kita tadi, contoh tadi. Ayah kita pak larang kau lalu. Sebab apa? Sebab kau tu kita tak ingat apa benda yang dia bawa. Tapi kalaulah kita ingat apa benda yang dia buat kepada kita, kebaikan sejak daripada kita lahir dia buat, maka kita tak meleting. Tak akan meleting. Nampak tu? Meleting kerja hati pula kena macam mana? Pak mai kecil hati lalu Allah. Ada orang dia lari daripada mak ayah dia kerana sikit saja rasa hati. Rasa hati tak boleh nak buat, memang terasa, kecuali kita teringat mak kita buat gini. Hak cerita, hak yang orang dah buat cerita, saya tengok baca-baca dalam cerita tu. Ni orang dah bawa cerita, betul lah. Cerita tu walaupun betul sedap cerita, tapi pengiktibarannya boleh ambil. Dia terasa hati kepada mak dia. Dia terasa hati kepada mak dia, sikit dia terasa hati. Dia lari daripada rumah. Dia lari daripada rumah. Lari, orang tak pernah buat kerja, lapar. Kerja tak ada, duit tak ada. Lari daripada rumah, rela duduk di mana-mana tepi jalan, tak mau duduk momok. Sebab apa? Sebab berasa hati. Dia tak ingat lagi tu apa benda mak dia buat. Dia tak ingat, berasa hati sangat lari. Tiba-tiba dah dia lapar, ada orang tegur dia. Dia kata dia lapar. Lalu orang beri makan. Ambil bawa balik di rumah, kata mung lapar nak makan ke tak? No. Memang no lah lapar ni. Beri nasi sepinggang. Bukan banyak, bukan 30 yuk. Bukan dia 30 yuk makan nasi tak, 1 pinggang je. Beri nasi sepinggang, lauk lebih kurang, asal boleh masuk dalam mulut je lauk tu. Asal boleh masuk nasi dalam mulut, bohlah ikan singgang, ikan goreng, bahan dengan kicap. Contoh. Semasa dia lapar tadi, sudah makan, dia kata apa? Allah, terima kasihlah Pak Long, terima kasihlah Pak Cik weh. Buat apa? Allah, kalau tidak kau saya mati lapar. Kata dia. Kalau tidak saya mati kelaparan, Allah, terima kasih banyak-banyak. Cium tangan, cium dahi, terima kasih banyak. Kalau orang agak kau pegang kepala kau, Allah Akbar, cium, kucuk dahi lah. Nampak? Lalu orang tu tanya, dah sebab apa menjadi lapar begini? Duduk di mana dia sebut duduk sekian. Dah sebab apa ni jadi gini? Sebab dia kata dia berasa hati sangat ke mak dia. Adalah berasa hati apa-apa tu, adalah sikit. Masa tu lah berasa hati. Berasa hati sangat. Kata Pak Cik ni, hak beri makan ke dia. Dia kata apa? Aku beri makan kamu ketika kamu lapar ni, aku beri makan kamu sekali je. Belum tentu lagi jadi darah daging, baru sepinggang nasi sekali, dan sepinggang nasi baru. Mung dah terima kasih ke aku ni macam-macam dah. Bilang aku ni ada kebaikan
baiknya aku ni, kebajikan Allah Ta'ala saja yang balas, Allah Ta'ala saja begitu begini, macam-macam lah macam-macam. Sedangkan mak kamu mengandung kamu, kemudian selepas pada tu dia bela kamu, dia jaga nyamuk seekor pun tak ketik, jaga sungguh-sungguh sehinggalah mu besar. Sikit mu berasa hati mu ambil hak tu sikit, sebab apa mu tak ambil banyak lagi daripada kecil mak mu bela, daripada kecil sampai besar sampai tua mu tak ambil kira, mu ambil hak ni sikit, mu ambil hak berasa hati sikit. Ini maknanya ni. Lalu dia pun sedar, dia sedar tak apa, barulah dia teringat apa yang kurniaan mak dia. Mak dia bagi apa kepada dia, mak dia buat baik macam mana kepada dia. Dia teringat belaka, teringat sejak daripada kecil. Oh, aku ni tak layak untuk nak berasa hati, tak layak untuk nak kecil hati, tak layak nak lari daripada ujian yang Allah Ta'ala beri kepada aku dengan mak aku ni. Lalu dia pun balik di rumah selalu. Balik di rumah barulah minta maaf. Sebab apa dia boleh buang perasaan tu? Kerana ada ingat hak yang telah lalu. Kerana dia ada ingat yang telah lalu. Bila dia ada ingat apa benda telah lalu, barulah tercampak dalam hati dia. Kalau hak kita pergi kepada kitab kita, barulah tercampak dalam hati kita rojak. Kalau tidak, kita tak ada rojak. Bila pak mari ujian, bunuh dirilah jawab dia. Bila mari ujian perut, nak cari siapa dia hak boleh beri makan kita. Kenapa? Orang wak mari makanan, wak mari beras, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Bukan Allah mula kalau muda wak mari beras kaku dengan ayam sebelah, beras supik hak 5 kilo, ayam sebelah, apa lagi, macam-macam tu. Kalau muda wak mari kau lapar lah aku gini-gini, mula hak baiknya lah, bagusnya lah. Nampak tak? Kita dah ingat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri ujian kita, tapi Allah Ta'ala beri lama dah, kita dah ingat. Kita ingat kau kan ni hak beri beras sama kita ni dalam PKP ni. Hak ni bagus tu, kerja dia tu amanah. Dia kerja dia atau. Tetapi kita alhamdulillah puji dia kembali pada Allah Ta'ala, bukan puji dia setakat dia. Terima kasihlah, bukan terima kasih setakat mung, tapi terima kasihlah mung bertanggungjawab wak mari jalankan amanah, tetapi segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali sana. Macam ke hak yang orang beri makan kepada orang yang lari daripada mak ayah dia tadi. Apa kita puji dia, tetapi mari ingat bahawasanya mak aku tu lebih lagi daripada kecil. Balik minta maaf, barulah ada perasaan rojak. Apa yang mak buat, apa yang ayah buat, biarlah aku berasa derita sekalipun. Biarlah aku berasa derita sekalipun masa ni, tetapi ada keberkatan. Baik. Itu maksud dia. Kena ada kena sebut kurniaan Allah dan keluasan rahmatnya, dan terkadang dinamakan rojak pula, berkehendak akan mukhatir. Kadang-kadang kata dia, dan kadang-kadang sini makna sungguh. Dan sungguhnya sini makna kadang ni makna sungguh. Sebab dalam ni fi'il madi. Qad pada fi'il madi makna sungguh. Dan sungguhnya dinamakan rojak pula, berkehendak akan mukhatir. Kita namakan rojak ni kadang-kadang kata dia sungguhnya dia berkehendak, mana kemahuan rajak kepada mukhatir, iaitu kepada perkara yang perkara yang berbahaya. Rajak ni adalah perkara yang berbahaya kata dia. Mukhatarah, yakni perkara yang ditakut kebinasaan. Mukhatarah ataupun mukhatir, perkara yang bahaya. Macam ke tempat ibu api tu, tempat sui-sui banyak tu, kalau orang Arab, kalau kita tulis berbahaya, nampak? Macam TMB depan tu, berbahaya. Tapi orang Arab tulis mukhatarah. Mukhatarah makna kawasan bahaya ni. Kadang-kadang rojak ni jadi bahaya, yang ditakutkan kebinasaan, dengan istisna, dengan ada pengecualian. Nak buat apa-apa setengah tok guru dia kata pengecualian sini dengan mana kita kena ada insya-Allah, jika dikehendaki Allah. Kita rajak, kita harap-harap, kita insya-Allah, jika dikehendaki Allah. Dan dikehendak daripada bab inilah, iaitu yang pertama, iaitu menyebut dan mengingatkan kurniaan Allah
dan luasnya rahmat Allah segala hambanya atas sekira-kira mengembangkan hati. Kita ingat sehingga kita dapat seronok hati kita, kembang hati kita, buka hati kita. Nampak tu? Tidak, luaskan hati kita dan menyenangkan dia. Dan menyenangkan hati kita. Hati kita berasa senang, berasa rehat, berasa stareh dia panggil. Orang Arab panggil berasa istareh. Stareh ini maknanya istarahah, rehat hati kita. Tak payah sibuk-sibuk, tak payah ganggu-ganggu benda lain. Bila ada je satu, kita rojak pada Allah Taala, hati kita senang. Kalau kita tak rojak pada Allah Taala, kok mana-mana berbolak-balik hati kita. Dan kita kena ingat hati kita tu, makna hati ni maknanya berbolak-balik. Berbolak-balik. Kalau kita tak temu punca, dia akan bergerak sama. Tapi bila kita jumpa je punca dia, maka dia senyap, duduk diam situ. Hati kita. Qalbun maknanya hati. Qalbun tu makna hati. Qalbun tu makna balik, terbalik, balik, terbelah, balik. Kam begini selagi kita tak jumpa punca iaitu Allah Taala. Dan lawannya rojak, ada lawan rojak itu iaitu putus asa. Harap dengan Allah Taala, lawan dia putus asa. Putus asa ni hak bahaya ni. Tu hak yang kita sebut ada bunuh diri lah, apalah semua sekali tu, putus asa. Ada setengah orang sampai daripada semayang jadi tak semayang. Dia kata apa? Malah aku nak semayang pun tak jadi apa juga. Kau susah. Kau semayang, kau susah. Kau semayang, kau susah. Dia tak sedar kau susah itu adalah rahmat daripada Allah Taala. Tu kita baca semula bab kenaan lagi susah lagi rahmat Allah Taala. Lagi susah lagi rahmat. Kalau Allah Taala senang kita, takut kok kita tak kenal Allah Taala terus. Bukan takat tak semayang, Allah Taala pun kita tak kenal kalau kita senang. Itu apa? Jadi maknanya putus asa ni lawan daripada rajak. Dan iaitu ingatkan luput rahmat Allah Taala. Dia tak ada apa-apa, dia ingat ke tak ada rahmat Allah Taala. Bila mari ujian, tak ada rahmat Allah Taala dan kurniaannya. Dan memutuskan hati daripada yang demikian itu. Putus hati, tak ada lah putus hati, tak ada kembang-kembang hati. Jadi putus hati yang demikian itu yang perkara yang putus asa tadi. Dan iaitu mana? Putus asa tadi. Putus asa yang tak ingat kepada rahmat Allah Taala, mana yang luput daripada ingat pada rahmat Allah Taala. Maksiat yang semata-mata itulah semata-mata maksiat. Kita tak sedar maksiat yang kita buat, iaitulah putus asa. Tak kembali kepada Allah Taala dan tidak mengharap pada Allah Taala. Dan rojak itu fardu. Habis situ. Hak ayat lain pula. Dan rojak itu fardu. Tidak. Rojak ini adalah satu kefarduan wajib bagi hamba, tu maknanya. Rojak ini satu kefarduan yang wajib bagi hamba. Apabila tiada jalan bagi melepaskan. Tidak. Bila kata fardu, bila tiada jalan bagi melepaskan, nak menahan daripada putus asa. Tak ada jalan dah nak tahan kita daripada putus asa. Kita ni nak jadi putus asa. Nak tahan daripada putus asa, tak ada jalan, maka masa tu kita berharap pada Allah Taala adalah wajib. Tidak. Kita berharap pada Allah Taala adalah wajib. Contoh dia, kalau kita nak buat Contoh dia orang pergi naik kapal, naik bot pergi ke laut. Naik bot pergi ke laut. Siapa di tengah-tengah laut yang tidak ada tepi. Tengah tu tak tahu di mana. Tiba-tiba mari ribut yang kuat. Ributlah kapal dia pun nak tenggelam. Ribut kuat masuk air. Ombak kuat ni, ribut kuat, ombak kuat masuk air. Masa tu dia nak bergantung di mana? Nak bergantung di tiang kapal, tiang layar. Nak bergantung di apa? Nak bergantung di mana lagi masa tu? Dalam kepala dia mati. Dalam kepala dia karang. Dalam kepala dia mesti tenggelam. Tu dia. Nampak? Masa ni dia nak putus asa ke nak mengharapkan kepada Allah Taala. Ini maksud dia. Kalau sekiranya kita duduk bukan laut pun, kita duduk darat ni, kalau ada satu-satu benda yang paling getir, kita hanya nak jadi nak putus asa dah, maka kita mengharap kepada Allah Taala itu adalah menjadi fardu ain. Orang duduk laut sana, bila kapal dia nak karang, dia tak ada nak putus, nak pegang di mana-mana, dan dia akan putus asa, maknanya dia akan mati. Maka masa tu contohnya dia akan mengharapkan kepada Allah Ta'ala
tu jadi fardu dah, fardu ain. Tak ada dah nak pegang di kapal, tak boleh tak pegang apa. Masa tu dia hanya bergantung harap. Panggil orang Melayu kan bergantung harap. Apa rojak tu lah. Rojak tu lah. Tapi kita dah belajar dalam Minhajul Abidin, kita tak sebut rojak. Kita hukum Melayu kita panggil bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu bergantung harap kepada Allah Taala tu adalah wajib. Tu contoh. Kita darat ni pun kalau kita ada apa-apa sehingga kita rasa nak putus asa, sehingga kita rasa tak boleh dah ni aku akan jadi putus asa, maka masa ni wajib kita bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan dengan dia tidak ada dan lepas tak ada jalan dan melainkan dengan rojak, maka jadi fardu ain. Melainkan tu maka apabila tiada jalan, maka melainkan dengan dia dengan rojak, maka masa tu jadi fardu ain. Tu ayat kita. Dan jika ada dapat jalan yang lain yang melepas putus asa itu, maka iaitu sunat. Kalau sekiranya ada jalan lain yang dia tidak akan jadi putus asa, maka rojak itu sunat. Dia miskin, nak beli beras tak ada, tetapi dia ada lagi cara lain. Ada lagi lah cara lain, nak gadah motosikal buruk ke, apa? Ataupun ada lagi orang ajak-ajak pergi mesin rupuk tepi jalan ke, ataupun orang ambil suruh pergi kutik buah sawit gelar ke. Ada lagi jalan yang dia tidak akan jadi putus asa. Nampak? Bukan dia bergantung rezeki kepada benda tu, tapi ada jalan yang dia tidak jadi putus asa. Kecewa hati tak ada. Maka ketika itu dia kena rojak juga, tapi rojak secara sunat saja. Rojak secara sunat. Kalau tadi dia tak ada kerja langsung, duduk seorang, lupuh, tak ada benda satu nak makan, dia akan mari putus asa. Bila mari putus asa, hak ni wajib dia rojak. Jangan dia kena putus asa, wajib dia rojak. Maka iaitu sunat. Kemudian daripada ia i'tiqadkan pada jumlahnya di dalam anugerah Allah. Walau bagaimanapun dia kena ada i'tiqad, walaupun dia ada jalan ikhtiar untuk tidak putus asa, tapi dia ada jalan lain, dia kena i'tiqad pada jumlah di dalam anugerah Allah Taala. Maknanya terjumlah di dalam anugerah Allah Taala. Ialah ada lagi ikhtiar, boleh lagi tak putus asa, aku tak putus asa, tapi dalam masa yang sama dia kena ada dalam hati dia, dalam diri dia, anugerah-anugerah Allah dan keluasannya dan rahmat Allah. Habis dia panggil ta'rif rojak. Tu ta'rif rojak dan cerita dia. Dan muqaddimah bagi rojak itu, rojak ni tak boleh kita nak lakukan, sebab dia adalah khawatir, mainan dalam hati, sebagaimana khauf tadi yang kita cerita. Tetapi kita nak datangkan rojak dalam hati kita, macam mana nak buat? Dia hatu anugerah Allah Ta'ala, capak rojak. Tapi kita nak mari juga rojak dalam hati kita. Kata dia nak muqaddimah rojak tu boleh. Rojak tak ada, muqaddimah sahaja. Muqaddimah bagi rojak itu ada 4 perkara. Kena ingat baik 4 perkara ni. Baru datang Allah Ta'ala campurkan taufik. Allah Ta'ala beri taufik muqaddim rojak dalam hati. Tak ada 4 perkara. Yang pertama, engkau sebut dahulu kurniaan Allah kepadanya, daripada ketiadaan mendahului bagi amal, dan tiada ada yang mensyafaat akan dia kepadanya. Yang pertama sekali, sebut dahulu mana? Yang telah lalu, perkara yang telah lalu, daripada kurniaan Allah kepadanya. Kita kena sebut lalu, lepas dah tu kurniaan Allah. Banyak mana Allah Ta'ala beri kurnia kepada kita. Nampak? Itu dia, kurniaan Allah Ta'ala tu banyak mana kepada kita. Learning Allah Ta'ala beri sejak daripada kita lahir. Hak pada tubuh badan kita, bukan hak makan lagi. Hak dalam tubuh badan kita, telinganya, matanya, hidungnya, mulutnya, tangannya, kakinya, apa semua sekali. Tu mula-mula sekali Allah Ta'ala beri. Nyawa tak saya kira hak tu. Nyawa lah. Ni. Jadi maknanya kita kena sebut Allah Ta'ala. Learning apa? Telinga dak apa dengar dah kata dia. Tak dapat jalan dah. Tak dapat jalan tu bunyi kecewa. Sebab apa kita tak ingat lama mana dah Allah Ta'ala beri telinga kepada kita.
Contoh telinga lah, contoh telinga minta maaf orang ada telinga ni. Nampak? Dia bukan kata orang ada telinga ni, contoh. Lama dia kata kaku dah ni, aku ada telinga ni kata kaku. Bukan, contoh. Jadi Allah, kita tak ingat Allah Ta'ala beri telinga sejak daripada kita lahir tu. Allah Ta'ala beri telinga sampai umur 65 tahun. Pak Allah Ta'ala tarik sikit, bukan tuli buta dah, tuli sikit. Tak berapa dengar cewek dah, tempat jalan dia kata dia. Linga-linga dah dengar dah learning. Berapa tahun dah dengar pakcik weh? 2 tahun dah. 2 tahun hak dengar berapa tahun dah? 65 tahun. Mana banyak? Baca situ dulu. Nampak? Kalau kita nak apa-apa, nak mari cewek, pak baca ni hak pertama ni. Baru kita ada rojak, tak apalah Allah Ta'ala tarik telinga pun tak ada apa dah. Dulu masa Allah Ta'ala beri telinga aku tak dengar juga orang mengajar. Dah bayang telinga tak dengar ni lama, bila mana telinga tak dengar ni barulah berasa nak dengar orang mengajar. Tak ada dah, habis masa dah. Expired dah. Nampak tak? Mata pun begitu juga. Mata tegang 65 tahun dah mata tegang. Mata ni biasa 50 je. 50 lah kita letak 50 paling lama. Nampak? Mata terang ni. Yang kata Allah Ustaz tu terang lagi mata tak akan spek. Tak usah kira lah tu. Nampak tu? Kita kira hak biasa 50 kok. Dah apa terang dah mata. 50 tahun. Learning baru kelabu, baru mu nak cari kitab. Bayang mata kelabu tak apa jalan dah Ustaz. Nak mengaji. Dah sama mengaji lah. Dah dapat jalan kau. Nampak tak? Learning baru sebut nak mengaji, bayang tu mata pun tak nampak dah kata dia dah tua ni. Jadi bila kita nak kecewa, nak putus asa, nak berasa sepik hati, pak mari aku ni 50 tahun dah Allah Ta'ala beri mata cerah. Buat apa yang tak cari kitab lama ni? Buat apa yang tak cari kitab lama ni? Buat apa yang tak cari Quran lama ni? Pergi ngaji Quran tu kau Allah tu. Orang puang ni ngajar Quran. Orang tua-tua gitu. Tua dah nampak pakai spek Pak dah nampak lagi. Allah payahnya nak baca apa kan spek kebar dah kan Pak dah nampak lagi. Nampak tak? Sebab apa kita tak ambil nikmat daripada awal? Allah Ta'ala kurniakan nikmat daripada awal. Allah Ta'ala beri nikmat telinga pergi dengar dikir barat. Allah Ta'ala beri nikmat mata pergi tengok orang joget main danduk. Orang dulu ni orang learning dok tak ada benda satu dah benda gitu. Dikir-dikir barat dak dah. Nampak tak? Cuma benda lain pula. Sebab tu saya pesan semua. Janganlah telinga kita ni dengan khoya dak lalu. Mata khoya dak lalu. Khoya tengok benda ni jadi khoya. Telinga dak lalu ni. Telinga. Masuk dalam kereta tu enjin dah hidup lagi, radio hidup dah. Gogeng dalu dah. Nampak tak? Ya tutup radio tu, dia tak tutup dah, dia tutup switch je. Switch kereta pak tutup radio. Buka kan peng. Enjin tengok rolling tu. Dah start lagi tapi radio bunyi dah, nyanyi dah. Tak usah dah, jadilah. Nampak tak? Siapa dah masa. Baik orang muda, baik orang tua, siapa masa belaka. Nak kiamat dekat dah ni, kita ala ke kiamat dah ni. Ala ke kiamat dah, bukan ala ke kau jauh kiamat, kau kiamat dah. Kullu atin qarib kata orang Arab. Kau mari tu dekatlah tu, hak kau mari tu. Hak kita tinggal hak kau jauh apa? Umur kita hak setahun dulu. Hak masa kita umur setahun tu, kau jauh hak umur kita lah ni kau jauh. Hak mari ni hak kau dekat tu kena insaf. Baik habis. Kita kena kenangkan sebutkan hak yang telah lalu kurniaan Allah Ta'ala daripada ketiadaan mendahulu bagi amal. Tapi jangan ketiadaan mendahulu mana tanpa pendahuluan daripada amal. Bukan makna kita kenang aku buat amal banyak dah. Apa? Kita dah mari gitu, aku buat amal banyak dah dan tiada ada yang mensyafaatkan akan dia kepadanya. Bukan yang tak ada orang yang memberi syafaat apa-apa. Jangan ingat tu. Jangan ingat amal kita. Ni kurnia ni dengan sebab amal. Dulu betul lah. Aku dulu senang. Sebab apa? Sebabnya aku buat kerja. Aku masa tu tenaga kuat. Tubik pagi balik malam. Lepas tu aku kaya. I duk mari kot tu. Dah ingat Tuhan? Dah ingat ke Tuhan? Sebab itulah saya pernah tanya orang-orang kaya tu. Sebab apa menjadi kaya? Saya tanya. Nampak? Kita jumpa geng-geng kita tu. Kita tanya sebab apa yang menjadi kaya weh? Cerita sikit kau. Mu tak tahu aku.
Kata dia, aku nak jadi kaya ni bukan senang, kata dia, payah. Susah juga nak jadi senang, bukan senang nak jadi senang. Apa? Dak susah nak jadi susah, tapi dak senang, dak susah. Susah nak jadi senang. Dah susah lagu mana? Tubik pagi balik, kadang-kadang pukul 12 malam, kadang-kadang dak balik. Esok kan sambung lagi, lusa ni baru balik, kata dia. Kerja kuat. Tu saing-saing kita ada 3-4 orang tu, kata dia, hok merepak malah, kata dia. Malah nak buat kerja. Ini menunjukkan bahawasanya kesenangan kita, nikmat yang Allah Ta'ala beri, kita tak nampak. Hanya kita nampak nikmat yang Allah Ta'ala beri itu kerana kita buat amal, kerana kita buat kerja. Jangan hak tu, kata dia. Jangan dia ingat kamu buat kerja. Dan jangan ada yang mensyafaatkan dia sebab orang ni beri, orang ni syafaat, orang ni syafaat, barulah kita jadi gini nikmat kita tu. Jangan. Kita kena ingat, kenang semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu dia. Kedua, menyebut barang yang dijanjikannya daripada berpanjang pahalanya dan besar pemberiannya. Kena ingat janji Allah Ta'ala yang berpanjangan pahala. Allah Ta'ala beri pahala yang besar, pahala dan besar pemberian. Dan keramatnya keramat Allah Ta'ala, kemuliaan sekira-kira semata-mata kurniaan dan kemurahan itu semua jadi daripada kemurahan Allah Ta'ala, daripada kemuliaan Allah Ta'ala, kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala beri benda tu, beri benda ni. Tiada jalan istihqaq kamu, bukan hakmu dah, bukan hak yang kamu dah berhak, kamu berhak, bukan, tapi hak Allah Ta'ala beri. Jangan kita kata ni hak kita ni, Allah Ta'ala kena beri kat mana-mana. Bukan saka hak ayah kita tinggal. Kan saka apa? Dia kata ni saya ke mana-mana saya berhak ni. Sebab si mati ni ada begini. Malam esok far'i. Kenapa tu? Tu gini. Saya berhak atas saka. Itu saka ni hak Allah Ta'ala beri, bukan saka. Kenapa tu? Dia kata sebab istihqaq, hak kita, hak kamu akan dia dengan fi'il kamu, dengan perbuatan kamu. Kerana adalah ia atas sekira-kira perbuatan kamu, nescaya adalah ia sekurang-kurang suatu dan sekecil pekerjaan, yakni tiada diberikan seumpama janjian itu kerana sangat hakir amal kamu. Bukan Allah Ta'ala beri ni kerana kita buat dah. Sebab amalan kita tu sikit sangat, hina sangat, hakir, kecil sangat, hina sangat. Macam kita nak semayang, kita semayanglah duha, kata dia. Murah rezeki. Kalau mu semayang duha, 2 rakaat, 4 rakaat, hanya 10 minit. Mu nak rezeki beribu-ribu dak padan. Bukan. Hak mu semayang duha tu semayang duha. Hak beri rezeki tu Allah Ta'ala beri rezeki, bukan kerana mu semayang duha ni. Itu kurniaan Allah. Itu kurniaan Allah. Sebab tu ramalan ni semayang duha kerana nak rezeki. Kalau tak semayang duha pun tak ada rezeki. Semayang duha ada rezeki. Bukan semayang duha Allah Ta'ala beri rezeki, bukan kerana semayang duha. Itu kurniaan Allah. Bukan hak kamu dapat rezeki. Bila kamu semayang duha, hak kamu dapat rezeki hari ni. Bukan. Apa tu? Amalan kita lekeh sangat, barang sangat. Ketiga, menyebut nikmat atasmu pada pekerjaan agama dan dunia mu pada sekarang daripada bagai penolong dan kasih sayang. Kena buat bagi tu bagai penolong. Maknanya yang ketiga ni kita sebut nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri nikmat daripada pekerjaan agama. Kita walaupun sakit lutut boleh mari sejik. Tu kena ingat tu, supaya kita tidak putus asa. Kalau orang kata Allah sakit lututnya, tak boleh nak buat kerja ni, nak kait-kait ke sawit dah orang dah nak motong dah, sakit nak motong tu lagi dah orang. Tanya dia, dah boleh semayang dah boleh. Tu nikmat paling besar. Nikmat paling besar. Ingat tu pekerjaan agama dan dunia. Allah Ta'ala beri dunia pada sekarang. Daripada bagai penolongnya Allah Ta'ala, bagai penolong dan pemberian. Allah Ta'ala pemberian banyak. Dan kasih sayangnya daripada ketiadaan jalan istihqaq. Hak ni dah kan? Dah. Jalan istihqaq. Tak di istihqaq juga. Bukan daripada ketiadaan jalan istihqaq, jalan yang sepatutnya, yang selayak dengan mudah. Amal kamu atau pinta kamu akan dia, bukan kerana meminta. Jangan kita kalau kita ni minta doa tiba-tiba hak kita doa tu Allah Ta'ala beri. Hak kita minta ni ada sungguh.
Kenapa? Kita minta apa? Nak kaya. Tiba-tiba balik rumah ada sungguh sekaya wak cicah roti. Oh, makbul sungguh doa. Bukan. Hak ni Allah Ta'ala nak. Tugas kita minta. Tetapi bukan Allah Ta'ala beri apa yang kita minta. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala beri muafakat sama macam seperti sebiji macam hak kita minta. Semacam hak kita minta. Sebab tu kita sebut sama kalau macam nak pergi ke Mekah. Jangan kata ya Allah kurniakanlah aku duit yang banyak kaya raya supaya aku nak pergi ke Mekah. Tak, sebab kita pergi Mekah bukan dengan piti. Dengan Allah Ta'ala hantar. Jadi mana kalau kita nak pergi ke Mekah kita minta ya Allah aku nak pergi ke Mekah. Ke mana-mana nak hantar macam mana pun cara. Nak dengan kaya ke, nak dengan free ke, nak dengan apa ke pandai lah. Nak pergi ke Mekah. Kenapa? Ni kita nak pergi ke Mekah tapi minta piti. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri sungguh piti banyak. Oh kita kata oh makbul dah. Bukan. Kenapa? Allah Ta'ala tidak makbulkan hal tu. Allah Ta'ala beri apa yang dia nak beri. Kadang-kadang kita minta duit, Allah Ta'ala beri duit. Bukan Allah Ta'ala beri duit kerana kita minta duit, tetapi itu satu kurniaan daripada Allah Ta'ala. Ingat tu. Baru kita tak rojak. Baru kita rojak dengan Allah Ta'ala. Ini kalau tidak kita minta duit, Allah Ta'ala tak beri duit. Allah Ta'ala beri benda lain tapi senang. Oh kita kata makbul doa. Sebab kita dah ingat. Kita ingat ke hak kita minta tu Allah Ta'ala beritahu. Keempat, menyebut luas rahmat Allah dan mendahulukan ghadabnya. Ingat kepada luasnya rahmat Allah dan mendahulukan ghadabnya, kemurkaan Allah. Itu dia. Ingat luas rahmat Allah Ta'ala tapi kita mendahulukan ghadab, ada kemurkaan. Kalau aku buat tak kena rahmat Allah Ta'ala ni, mungkin Allah Ta'ala akan ghadab, akan murka kepada aku. Allah Ta'ala beri rahmat banyak, tiba-tiba kita guna tidak pada tempat dia, maka Allah Ta'ala tarik balik ataupun Allah Ta'ala murka. Nampak tu? Kita ingat tu. Dan bahawasanya ia Tuhan yang Rahman dan Rahim. Allah Ta'ala Tuhan Rahman dan juga Rahim. Tu hak yang kita bahas, Ar-Rahman lain, Ar-Rahim tu lain. Kasih sayang belah kedua tu. Tapi Ar-Rahman kasih sayang yang cukup meluas. Tetapi di sana ada Rahim. Hak naknya Rahman kasih sayang Allah Ta'ala meluas, tetapi Rahim dengan makna kepada orang Islam, orang mukmin tu kasih sayang Allah Ta'ala kita harap tu. Lagi Ghaniyun, lagi Allah Ta'ala tu kaya. Lagi Karim, Allah Ta'ala yang mulia. Lagi Rauf, Allah Ta'ala yang hebat, tu yang lemah lembut bagi segala hamba-Nya yang mukmin. Maka apabila engkau ulang-ulangkan atasnya, yakni hak 4 perkara saat ni dia ingat semua. Dia ingat semua. Paling dak pun maknanya kita mari ingat pada rahmat Allah Ta'ala, kurniaan Allah Ta'ala, kelebihan Allah Ta'ala beri kepada kita, kurniaan dia. Tanpa kita minta, tanpa kita usaha, tanpa kita apa, tapi Allah Ta'ala beri. Bukan kerana aku doa kepada-Mu baru memberi dak. Bukan makna kita doa kepada Allah Ta'ala baru Allah Ta'ala beri. Tak. Kita doa kerja kita, Allah Ta'ala beri macam-macam. Kita mari ingat tu. Ingat. Dan kalau sekiranya kita buat tak kena pada rahmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan marah, akan murka pada kita. Ingat tu sama. Kata dia atas perkara yang tersebut tu, 4 perkara mukaddimah tadi. Tak. Banyak mengingat atas perkara yang tersebut. Ni maka apabila ni dia campur dah khauf dengan rojak. Ayat dia tu. Bila ulang-ulang perkara tu, iaitu muqaddimah raja, muqaddimah khauf, hak dulu. Daripada perkataan itu, maka limpah pada hatimu khauf. Allah Ta'ala limpahkan, bukan lumpuh, baca lumpuh pun boleh tu. Limpahkan, Allah Ta'ala kurniakan, masuk dalam hati. Sebab khauf tak boleh kita nak buat, raja tak boleh kita nak buat. Kita ingat hak ni perkara ni, Allah Ta'ala limpahkan, Allah Ta'ala campurkan, Allah Ta'ala masukkan dalam hatimu khauf dan raja. Dengan tiap-tiap kelakuan, dengan apa-apa sahaja kelakuan. Dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita apa-apa keadaan sekalipun, Allah Ta'ala masuk khauf dan raja. Bila masuk khauf dan raja, alhamdulillah kita buat ibadat dengan semangat. Itu yang kata nak semangat buat ibadat. Kecewa, miskin secara mana, kita semangat juga buat ibadat. Kaya macam mana, kita semangat juga buat ibadat. Wallahu waliyut taufiq bimannahi wal fadli. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala lah waliyut taufiq, yang menjaga taufik, yang memberi taufik dengan kemurahannya dan kurniaannya. InsyaAllah kita sambung sebelah pada
minggu hadapan, hari dan masa yang sama. Kita bertemu semula masih lagi dalam bab rajak dan khauf, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.